الله أكبر الله أكبر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kita banyak bersyukur kehadrat Allah di pagi yang penuh dengan nikmat hidup kita, nikmat boleh guna segala perkakas spare part saya bagi untuk kita hidup ni pada yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Iman yang tolak kita mari ke sini, insyaallah kita minta seterusnya rahmat-rahmat Allah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik. Bila berada di tempat yang dipenuhi dengan rahmat ini, insyaallah taala pagi ini kita boleh berada pula di 10 Muharram. Kita sebut hari Ashura. Ada yang telah niat daripada kemarin lagi, hari ini nak menunaikan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu puasa, yang mengharapkan keampunan Allah, keridaan Allah. Dengan puasa ini setahun dosa-dosa kita akan diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di musim ma'al hijrah, musim kemerdekaan. Kita sebut merdeka. Pagi ni merdeka dah kita daripada syaitan. Duk belenggu kita 3 ekor semalam. Nak suruh kita jadi hamba, perhambakan kita oleh syaitan, oleh hawa nafsu. Kalau kira nafsu kita tak nak kita mari ni, sedap tidur sebenarnya. Tapi merdeka dah kita. Tapas sini ni merdeka. Kejap lagi nyebutah dia. Tapi masih tak. Malaysia ni merdeka daripada penjajah. Dari hak berjaya menghalaukan penjajah-penjajah yang ada di masuk mari serai negara kita. Dan hari ini Perdana Menteri istihar semalam dah. Kita tak merdeka lagi daripada COVID-19 ni. Maknanya sambung lagi PKP sampai 31 Disember. Lagi hak nak bergerak ke Thailand, ke luar negara, tak merdeka lagi lah, tak bebas lagi kita. Maknanya masih diikat, dikawal oleh perkara-perkara yang kita sebut merdeka. Doa lagi. Ingat kita pada kisah yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang berlaku kepada Bani Israel. Beribu tahun mereka diperhambakan oleh kerajaan Mesir yang bernama Farainah ataupun Fir'aun. Sebab tu bila Rasulullah sampai di Madinah, Rasulullah tengok orang Yahudi, Bani Israel, mereka puasa. Kenapa puasa? Mereka teringat satu nikmat besar. Mereka berada di bawah jajahan ataupun perhambaan mereka kepada Fir'aun. Lalu hari itu, hari yang sama dengan hari ini, hari Ashura ni, di saat kemuncak Fir'aun hambat, halau mereka nak bunuh sampai di laut. Dan
Habis takutnya mereka. Inna lamudraku. Tu jeritan mereka kepada Nabi Musa. Kita sudah akan kata oleh Fir'aun dah nak bunuh kita. Kalla, kata Nabi Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin. Sebenarnya tidak. Nanti Allah tunjuk kita mana kita nak selamatkan kita. Akhir sekali fajawazna bi bani Israil. Nabi Musa diletakkan tukar dan berlakunya lebuh raya besar di tengah laut. Fir'aun pun ikut, mereka selamat, Fir'aun mati. Itu sebenarnya berjaya kita. Kalau kita lepas pada Fir'aun masih hidup, tak merdeka sepenuhnya. Jadi pengikut Fir'aun yang tukang-tukang sihir dah beriman, tapi masih diperhambakan oleh Fir'aun, nak bunuh. Hari ini Fir'aun mati dah, merdeka kita, Bani Israel. Beribu tahun mereka jadi hamba pada ya Bani Israel zkuru ni'matallahi alaikum. Disebut dalam ayat Quran banyak. Tak ingat ke kamu iznajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab yudhabbihuna abna'akum. Sembelih habis budak pada satu ketika bila dia takut kepada seorang bayi daripada Bani Israel akan lahir, akan jadi rasul, akan lawan dia, akan jatuh kerajaan dia. Habis termasuklah Nabi Musa yang selamat. Dicek, dibunuh habis anak lelaki. Itu ketakutan yang berlaku pada Bani Israel. Bila mati Fir'aun, habislah takutnya. Ingat, itulah kata Nabi kepada orang ahli kitab dan Yahudi. Dia kata, kami ingat peristiwa itu, kami puasa hari ini. Lalu Nabi kata, nah antum ahaqqu minkum bi Musa minhum bi Musa. Kata Nabi kata pada sahabat, antum ni lebih berhak lagi dengan orang-orang Yahudi ni. Kaitan kita ingat kau Nabi Musa daripada orang Yahudi sebenarnya. Yahudi ni dia kata je dia dah ikut Nabi Musa kitab Taurat, tapi dia dah ubah habis dah kitab Taurat tu. Kitab Taurat sebenarnya suruh beriman dengan Nabi kita, dengan Islam yang kita bawa, tapi dia tak suruh beriman. Baghyan bainahum. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haq. Dia mau kenal Nabi lebih pada seperti mana mereka kenal anak-anak mereka. Dalam kitab Taurat dah sebut, tapi sesungguhnya sebahagian daripada mereka tu la yaktumuna al-haq. Duk susuk benar-benar yang ada dalam kitab Taurat, mereka tidak beriman. Wahum ya'lamun, mereka tahu pun benar apa yang disebut tentang Islam, akan bangkitnya Nabi dan sebagainya. Itu merdeka mereka. Dalam peristiwa Nabi SAW dan para sahabat, mereka di Mekah itu diperhambakan oleh orang-orang kedebai, bani-bani yang hebat kuat, akan orang-orang lemah. Bilal jadi hamba orang. Bila dia dapat hidayah, dia masuk Islam, tapi hambanya menyiksa sehabis-habis siksaan. Cuma tak mati ya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW terus mengajak supaya kita merdekakan daripada perhambakan kita ni kepada hamba, iaitu daripada ibadatul ibad, kepada kita nak jadi hamba kepada pencipta kita. Kita ni makhluk yang diciptakan, jadi kita nak jadi hamba yang paling mulia, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping bukan hamba saja, tapi kemuliaan kita ni hamba pada dia. Bila kita sandar kepada hamba pada Allah, Nabi sendiri pun disebut subhanallazi asra bi abdihi. Ulama kata Nabi disandarkan sebagai hamba pada Allah, itu kemuliaan yang Allah bagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi peristiwa itu
kita panggil peristiwa kemerdekaan sebenar yang diminta oleh para rasul untuk nak selamatkan manusia daripada Abu Bakar tengok bila kena seksa, dia sanggup keluarkan duit dia bayar kepada tuan Bilal tu, dan supaya dia bebas untuk dia nak pegang apa, iktikad apa, nak buat apa. Ini tak kait pun dengan tuan dia, semua dia beriman kepada Allah. Tu pun diseksa, dimaluh. Merdeka Bilal, tapi tidak sepenuhnya merdeka lah. Seperti mana orang Mekah di saat itu diseksa lagi oleh orang lain tahu. Tak ada kubur kait dengan mereka pun. Jadi berlakulah hukum yang kita panggil hijrah. Nabi suruh selamatkan mereka daripada ni yang duk seksa tu. Pergilah dulu ke Habasyah. Tunggu juga orang kafir lagi, atas juga orang dia lagi nak suruh tak merdeka lah. Daripada mereka nak beriman kepada Allah, dipaksa nak suruh tangkap, dihasut Raja Habasyah. Tapi Raja Habasyah ni dia sudah beriman sebagai ahli Nasara, tapi dia tak dengar sebelah. Panggil rombongan hak hijrah mari, tanya tuduhan, berbagai-bagai tuduhan yang dibawa oleh wakil Quraisy tu kepada mereka. Oh, demon ni jahat ni, kata ke Nabi Isa apa hak mereka tak tuduh. Panggil Ja'far mari. Betul ke? Apa yang dikatakan kepada seorang lelaki yang dibangkitkan? Oh, dia adalah keturunan mulia, dia melarangkan kami daripada benda jahat, maksud kami hijrah pada kufur kepada iman, daripada sembah berhala, beratu kepada sembah Allah yang Wahidul Qahar. Apa yang kata kamu? Dah, dia ni udah berbagai, sebab dia tahu Habasyah, Raja Habasyi itu beriman dengan Nabi Isa. Panggil baik dulu apa yang berlaku kepada Ja'far. Dia baca surah surah Maryam, biar raja dengar. Tunggu ayat Quran tu, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu al ayat inna nasara dzalika bi annahum qissisina wa ruhban. Ayat yang akhirnya sampai akhir ayat. Wa idza sami'u ma unzila wa idza sami'u ma unzila rasuli tara a'yunahum tafidu min ad-dam mimma 'arafu min al-haq. Bila dia dengar ayat Quran yang dibaca oleh sepupu Nabi dia, Ja'far bin Abi Talib, di antara hak hijrah sekalinya dia tu Sayyidina Utsman, anak Nabi, maka mengalir air mata dia. Dia tahu kebenaran hak sebenar yang mereka ini sanggup berhijrah beribu kilo batu, lakah laut untuk nak merdekakan diri daripada duk jadi hamba takut kepada kafir Quraisy, dan mereka beriman. Dia pun beriman. Fa'amanna faktubna ma'asyahidin. Itu berlaku pada sahabat mereka pertama saat kena hijrah, nak selamat merdeka. Lepas tu tak habis juga, berlakulah hukum-hukum hijrahnya Nabi. Lepas pada tu Nabi ke Taif. Itu dia panggil hijrah dalam arti kata bukan setakat perangai keadaan, tapi kena tubuh badan, jismani, semua sekali kepada tempat yang diwajibkan untuk kita selamatkan akidah, diri dan sebagainya. Berlakulah peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini nak baca beberapa keratan ayat suratul Nisa. Suratul Nisa yang Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang hukum hijrah kepada Nabi dan para sahabat di satu masa yang dipanggil zaman Makkah. Suratul Nisa ayat 97, ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila faulaika 'asallahu an ya'fu 'anhum wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat seterusnya, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasi'a wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi jemaah sekalian, kalau kita perhati ayat ni, Allah ada sebut kepada orang yang tak sanggup nak hijrah. Berbagai-bagailah alasannya. Saya ke rumahnya, saya ke negerinya, saya. Tapi pada saat itu umat Islam, Rasul dan para sahabat disuruh untuk selamatkan benda utama, iaitu akidah. Walaupun harta dirampas, rumah tangga diambil, tempat duduk tak ada, pergi dengan selas punggung. Macam Mus'ab bin Umair, anak orang kaya, dia jalan orang mana pun dia kata Mekah tu, orang kata orang tahu dia lalu kerana bauan minyak bau terlekat di udara. Kemewahan yang dia dapat daripada keluarganya yang kaya. Bila dia dapat iman dan hidayah, dia terpaksa kena hijrah. Dengan keadaan dia tak ada baju pakai. Sampai hari mati dia tu, Nabi menangis. Nabi banyak kali disebut menangis bila tengok Mus'ab bin Umair. Satu hari duduk di masjid, tengok dia mari pakai baju kaya, cari. Tengok, bayangkan dia anak orang kaya. Dia minta jadi awalus safir ke Madinah untuk nak baca Quran kepada orang yang belum tahu lagi kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Dan dia ketuk pintu orang Madinah. Lepas tu dia bawa balik ke Mekah dengan bawa orang yang beriman mari bai'ah Nabi di Bai'atul Aqabah. Lepas tu sebelum hijrah sedikit tahun sebelumnya, lepas tu bawa pula 73 orang persiapan untuk tempat yang orang nak sambut Nabi dan sebagainya dengan Bai'atul Aqabah yang kedua di musim haji. Itu siapa yang sanggup semua tu? Mus'ab di antaranya berperanan besar dalam menyelamatkan akidah orang Islam dan telah sampaikan risalah kepada orang Madinah. Dia, kalau kita tengok gitu, daripada dia duduk mewah tapi hidup situ, hidup tempat yang tugasannya Allah. Tak merdeka lah kalau kita kira dia. Itu makna merdeka sebenarnya, kita kena faham. Hari ini orang dah tuntut merdeka. Orang yang putih kata kita kena merdeka. Orang perempuan dalam Islam ni kesian dia, kena buku, kena tak merdeka. Kita minta kebebasan merdeka. Wanita. Sebenarnya apa maksud dia merdeka tu? Dia, orang nak bawa dia merdeka daripada ibadatul ibad, jadi hamba kepada makhluk ni. Kita nak supaya dia merdeka pada itu, supaya dia tidak jadi hamba kepada nafsu dia, tidak jadi hamba kepada syaitan, tidak jadi hamba kepada penjajah. Dia kata Malaysia ni dah terbaik, dah jajah. Tapi banyak lagi kita sendiri pun masih duk saya lagi apa yang sistem penjajah nak bawa. Dan kita pula tu semua tu apa maksud? Orang sebelah sana di Thailand, ayah mak saya orang sana, saya besar di sana. Ayah hijrah, dibawa pondok sekolah ada di Narathiwat. Kakak dia buat rumah yatim ABC lagi. Tapi nak rakyat katanya masa tu Kelantan susah.
Saya balik sini 23 tahun, 25 tahun. Berhijrah. Orang Patani masih hidup. Sebahagiannya berjuang untuk kemerdekaan. Aja kata kita dah dia bebas dah. Tak merdeka lagi sebenarnya. Ada minta nak autonomi, minta nak merdeka penuh seperti mana Malaysia. Tak ada di bawah jajahan negara-negara penjajah. Berapa tahun semua Malaysia kena jajah? 400 tahun dah kita dengar ketubuh dia. 400 tahun. Jajah apa kata? Apa kata dia? Jajah kita. Satunya kuasa-kuasa milik kekayaan kita dia kontrol. Otak-otak kita, kebebasan berfikir kita, habisnya buat dia. Sampai kita ni kena duduk di bawah. Hari ni pun kita di bawah Commonwealth tak bebas lagi. Bebas penuh dah. Tak lagi. Tu ya. Dah yang ada tak bebas lagi. InsyaAllah kita ni diminta untuk meminta kemerdekaan sebenar daripada apa yang dimaksudkan oleh Allah merdeka itu. Jadi Tuhan berfirman kepada sini, sesungguhnya orang yang telah dimatikan oleh para malaikat, iaitu malaikat maut, dengan keadaan dia menzalimi diri dia, menzalimi anfusihim. Apa buat zalim ke diri sendiri? Tadilah dia ada di Madinah, ada di Mekah, kena seksa, tak boleh semayang, tak boleh nak beriman kepada Allah, tapi sanggup nak duduk situ juga. Lalu bila mati dia kata qalu fima kuntum. Mereka ditanya oleh malaikat, fima kuntum, di mana kamu dulu? Kenapa tak pergi dengan orang Madinah boleh hijrah duduk sini? Mati dengan keadaan dia redha dengan benda tu. Qalu kunna mustada'afina fil ard. Kami ni kena lenyik, kita kumpulan yang lemah, diseksa, diazab di sini sebab kami duduk gini. Maknanya qalu awalam takun fil ard awalam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Ini dijawab balik, adakah tidak di sana ada bumi yang luas, bumi Allah ni, kamu boleh hijrah, selamatkan iman kamu, diri kamu, harta kamu daripada tadi. Fatuhajiru fiha. Akhir sekali apa? Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ini ayat ni berkehendak dengan jamaah ahli Mekah yang mereka masuk Islam, mereka menzahirkan Islam mereka kepada Nabi, imannya, tapi dia tak kala Nabi berhijrah, aqamu ma'aqamim, dia tak segi nak duduk dengan situ. Akhir sekali apa berlaku? Dalam Nabi berdoa kepada dunia, tegak dengan kerajaan Islam, boleh laksana ada hukum yang banyak, turunnya hukum-hukum ayat Quran yang dapat laksanakan Islam dengan sepenuhnya. Mereka masih diikat oleh orang Quraisy. Siapa Quraisy ajak mereka ke Madinah untuk menyerang Islam dan Nabi dan beribadah, mereka pun kena pergi. Padahal mereka ni kira berislam, kenapa hidup nak lawan Nabi? Termasuklah banyak di situ dia kata, falamma kana amru badr kharaja minhum qaumun ma'a kuffar. Adalah yang telah beriman tapi kena pergi dengan orang kafir. Sebab tadilah kalau tak pergi bunuh dia oleh Quraisy. Fa nazalat hadil ayah. Itu turun ayat. Termasuklah anak melatu Nabi yang nama bini suami pada Zainab. Zainab kata suami dia ni baik, dia bukan kafir, dia lawan nak tua dia tak masuk Islam lagi, dia nak tunggu. Zainab akhir sekali apa? Dia kena tawan lah. Nasib elok tak kena bunuh, kena tawan oleh umat Islam dalam peribadatan. Lepas tu bukalah perbincangan macam mana nak buat. Umar kata kena bunuh, Bakar kata kita biar dulu ni anak-anak kita buat urusan apa supaya mereka boleh tumbuh diri mereka dan sebagainya, dan ajar apa kepandaian mereka pada anak-anak kita. Akhir sekali dia masuk ke tawanan lah. Tahu oleh Zainab bahawa suaminya kena tawan di perang Badar. Apa dia buat? Dia kata boleh tumbuh. Suami dia tu dah pisah dengan dia sebab hak ni kafir, hak ni beriman.
Zainab tu dah masuk Islam, beriman dengan ayah dia anak Islam. Tapi suami dia, lalu dia buat kena, dia sanggup buat khiladah, dalam bahasa Arab dipanggil rantai lah, yang ada, yang diberi oleh mak dia Khadijah untuk dia. Tapi dia buah kira itu nak tebus suami dia. Bila sampai sana, Nabi tu nampak rantai tu, nangis Nabi tengok, Pak, ni rantai Khadijah. Siapa yang kirim mari? Tak ada orang lain, Zainab. Ya. Lepas tu dia dapat tebusan, merdeka daripada jadi tawanan. Lepas tu dia pun masuk Islam. Dengan sebab tadi, sebab nak layak katanya ada satu golongan kafir yang tidak benci kepada Islam, tapi tak beriman lagi ketika itu. Ada orang Islam yang beriman tapi masih nak duduk dengan kafir. Tuhan marah. Dipisahkan, tapi tak duduk sekali dah. Tidak duduk sekali. Banyak kan? Sebab tu ada orang perempuan yang pisah dengan suami dia, mari ke hijrah. Ada turun Arab surah Quran nama surah Mumtahinah. Kalau izaja apabila datang pada kamu al-mu'minatil muhajirat famtahinuhun, kena tek dulu ujian pada mereka, beriman tak ke mana. Kalau kutu mereka kena pisah, mereka dengan suami dia mereka. Itu di antara ayat-ayat itu. Kecuali, ada kecuali lah, illal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang betul-betul lemah daripada kalangan laki, perempuan, anak-anak yang la yastati'una hilatan. Ulama kata hilatan sini dia tak ada duit, tak ada tenaga nak hijrah, tak ada orang nak bawa dia, wala yahtaduna sabila, maknanya dia tak ada kenderaan. Disebut di sini berbagai-bagai huraian tafsir. Wala yahtaduna sabila disebut kata di sini, iaitu az-zad war-rahilah. Tak apalah. Ada seorang kata dia kaya, dia kata dia nangislah nak hijrah. Tengok ayat Quran, qul la ajidu fi ma ahmilukum alaih. Dia menangis. Dia kata siapa nak bawa dia? Ada satu sahabat tu, dia ada kekuatan, ada kemampuan. Dia hijrah sampai ke Tanah India. Berapa langkah baru dia mati tengah jalan. Lepaslah hukum dia. Sebab tu tengok ayat tu, qul in kana aba'ukum aw abna'ukum mu'asir dia duk kasih ahabbu ilaikum minallahi wa rasuli fatarabbasu hatta ya'ti Allah. Kalau nak saya benda ni lebih pada Allah, rumah, harta, tinggal, tunggulah apa ni bala Allah ataupun hukum Allah. Jadi ayat tu Tuhan beri jaminan buat lepas pada tu. Wanita tak ada kena, orang sebahagian tu tak ada kena, tak masuk dalam hukumnya kata wajib berhijrah, tapi kena dikecualikan. Tapi Tuhan jamin, wa may yuhajir fi sabilillah, siapa-siapa yang berhijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran was'ah. Nah Tuhan jamin, akan didapati pada tempat hijrah dia, pindah dia dengan jaminan rezeki, kehidupan yang lebih merdeka lah. Si'ah fil bilad, dan masuknya sini wasa'ah sini fil rizqi, kata Ibn Abbas. Abdurrahman bin Auf pergi dengan keadaan habis harta dia. Suhaibur Rum, daripada orang kaya, orang miskin mari dek Mekah, pandai kaya, pandai bijak, habis kena rampas harta dia. Tapi kena hijrah lah. Apa boleh buat dah. Tapi di sana Nabi pegukan dia dengan Sa'ad sebagai persaudaraan kepada Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' menawarkan harta dia, sebahagian hartanya untuk beri pada adik dia ni. Dan kalau tak ada isteri, nak ikut isteri lagi. Apa dia kata? Barakallahu fika wa amwalika wa ahlika.
Dulani ala su. Sanjuk saya je mana kat pasar ada orang duk berniaga. Dia pergi berniaga. Berniaga katanya upah utak. Apa yang berniaga tu? Saya berkat dia. Sampai jadi jutawan orang Madinah. Dan sekali derma, tidak macam kita sekali ada lah 4,000 dirham. Kejutkan sekali dia ni Madinah tu, diriwayat oleh Aisyah, kota Madinah tu digegarkan oleh unta-unta 700 ekor tu diriwayatkan. Orang mana? Tengok-tengok, oh bagai Abdul Rahman Abdul Asapa, seorang daripada negeri mana tak tahu. Ni kekayaan yang Tuhan bagi dia. Itu nak ayat katanya jaminan Allah. Ibn Abbas kata dia duk cari siapa ni, talabtu ismu hadzal rajul 14 sanah, 14 tahun. Tengok ayat ni, Abdul Abbas ni masa dia Nabi wafat tu dia kecil lagi, belah-belah tahun umur dia. Tapi Nabi gosok dia, Nabi ajar suruh jadi alim tafsir. Sebab tu dia tahu habis ayat ni turun warna saat macam mana, sahabat dalam keadaan mana. Ibn Abbas. Tapi dia kata dia nak cari ayat ni kena pada siapa, cerita pasal siapa. Dia sebutlah. Akhir sekali dia kata hatta wajadtuhu, 14 tahun aku jumpa. Ini dalil kemuliaan bagaimana dia diberi ilmu untuk Allah mufaqihu fid din wa alimu ta'wil. Itu cerita dalam tafsir mengenai dengan sebab nuzul dan sebagainya. Katanya Khalid bin Hazam dia hijrah ke Habasyah. Bagaimana dia pergi tengah jalan tu, disunat oleh hayyatun fit tariq famata qabla an yablugh ardul Habasyah. Mati dia, tak ada sampai ke Habasyah. Lepas tu Tuhan sebut pula ayat lepas pada tu, wa man yakhruj min baitihi, siapa sahaja yang keluar rumah dia. Ayat lepas pada tu, keluar rumah. Kita keluar rumah buat tadi dah. Keluar rumah dah kita ni. Mari mana? Mari masjid. Mati ketik ular jari ataupun presiden dia. Kira macam mana tu kita? Tu dia kata tapi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul maut. Niat dia untuk menuju kerajaan Allah dan Rasulnya, tiba-tiba menemui mati di tengah perjalanan dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ni sahabat tadi sebutlah, orang sekian-sekian berlaku ni sampai dia tan'im, tak ada siapa mana mati dah dia. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Sebenarnya Allah Maha Pengampun lagi sayang pada hamba-Nya yang beriman. Jadi ayat ni berkait sah dengan hidup kita juga. Kita tak ada dah ramai kemelangan perjuangan, pengorbanan sahabat yang disebut oleh Allah. Puji dengan keadaan mereka mengorbankan ni dalam ayat-ayat Quran, as-sabiqunal awwalunal muhajirin. Ada dah, kita tak ada dah situ. Dia puji pula orang Madinah, walladzina tabauhu, walladzina awaw wa nasaru, iaitu orang Ansar. Sahabat ni kan ramai. Ada berapa semua? Semasa sebelum hijrah zaman Makki tu diriwayatkan dalam sirah lebih kurang 100 orang, 13 tahun. Tapi ada berbagai-bagai jenis lah. Ada grup-grup hamba, grup-grup orang kaya, grup wanita. Tapi mereka ni teras pada sahabat yang diterbiahkan oleh Rasulullah dengan Quran dan iman. Mereka kuat. 100 orang kuat ni lebih baik daripada 1000 apa dia panggil, diterbiahkan dengan iman yang kuat. Sebab tu kalau kita baca kisah Talut dengan Jalut, siapa mati Raja Jalut tu ke Bani Israel lepas dia mati, lepas Nabi Musa mati, sebab dia takut nak balik ke Palestin. Ada kerajaan Jalut dok buat jadi hamba Bani Israel, tak bebas lagi lah masa tu. Jadi dia minta lah kepada Ibn Asnana Malikan Nuqatul Fi. Akhir sekali
tentera Talut nak pergi serang tentera Jalut ni 80,000. Tapi telah tu tahu uji lah tentera ni 80,000. Ingat tak dalam Quran surah Baqarah tu kan? Falamma fasala Talut bil Jalut innallahu dalikum binahar. Tapi tak boleh minum air. Lalu sungai tak boleh minum air. Buat dia 80,000 semua tak sabar. Ingat uji tu kan? Suruh puasa lah kita kata dia. Tapi boleh minum sekat gini ya. Tuhan nak uji lah tu. Tinggal berapa orang? Tinggal 319 orang. Nabi kata kita grup perang Badar ni kalau kita tengok sejarah Talut kat kita grup tu dah ni. Dari perang Badar tu nak lawan berapa? Nak lawan hak kaum Quraisy hak mari serang perang Badar tu berapa? Beribu-ribu. Padahal tak tengok kaum Talut Jalut dulu. Menang tak? Mati siapa bunuh Jalut? Nabi Daud masa tu dia budak lagi. Jadi ayatnya umur dia suruh adik-beradik 7 orang nak pergi perang tak dia nak pergi tengok. Tapi tengah jalan lagi tu dia berani dia kuat ditegak oleh batu kata ambil pun tak kena pergi perang. Sebab tu bila perang dengan Jalut dia nak sama sore tu dia sanggup. Jalut tengok dia budak nak lawan aku. Apa kata dia yang bunuh Jalut tu dengan batu. Ayat kata kuat mereka ini dengan sebab tu ayat kita bukti 7:15 boleh tak? Boleh deh insya-Allah. Jadi ayat ni berkait dengan kita hari ni. Satu kemerdekaan kita ni ayah kata kita tak merdeka lagi, tak boleh guna sepenuh lagi hak tu henok kita ni. Tak jadi waktu ni tak boleh sekat, waktu ni tak boleh sekat. Ni tak boleh. Tak merdeka lagi kita ada tak? Boleh. Di Mesir sahabat-sahabat kita mau duduk Mesir 3 tahun. Bawa guru-guru lama hidup kat Kaabah tu ada 4 orang. Allah kesianlah mereka. Mereka dah duduk Syekh Azhar duduk mengajar. Tapi tak boleh nak bersuara. Suara sikit masuk lokal. Kemarin Mursidul Am, Timbalan Mursidul Am Ikhwan Izzat Mahmud tu pun kena tangkap. Dia Saudi. Apa seorang ulama yang dia tegur lah Saudi duk baik dengan Yahudi tu. Dia ditangkap dan dia kena hukum idam. Dia tak setujulah apa ni Arab Saudi hidup baik dengan Israel dengan Yahudi. Anak dia hak ni lah. Anak Khalid Salman. Itu nak rakyat katanya tak bebas juga lah dia, tak berdeka juga. Ulama-ulama kena diancam. Kalau sokong dia tak apalah. Tak ada kata apa lah dia. Tok Imam Mekah berdoa sikit lah ke plastik. Kena bah. Tu lah ayat katanya. Negara Islam sendiri tu dia. Hak nombor 1 dah laki kita kata. Tapi penjajahan oleh kuasa besar masih ditekan dan kita tak bebas. Ayat seterusnya Amba nak baca ayat tadi. Ibnu Arabi dia kata ulama telah bagi kita keluar rumah. Rumah ni 2 bahagian lah. Satunya haraban wa talaban. Jadi hak awal tadi kita terpaksa kena keluar rumah untuk nak menyelamat tadi. Iaitu awal pertamanya ada ni kita tubik rumah kerana nak selamatkan diri kita, larilah kita sebut. Selamat diri kita. Iaitu pertama kita hijrah tadi, keluar daripada Darul Harbi kepada Darul Islam. Maka ini fardu pada zaman Nabi dan sampai kita hari kiamat. Benar ni kalau ada berlaku zat kita kena wajib hijrah. Tak boleh kata boleh duduk sini tak apalah, tak boleh semaya pun. Kita nak duduk dengan tak boleh semaya ni tak boleh. Kena cari tempat boleh semaya lah, tempat boleh solat, ada orang nak bunuh kita. Itu sampai hari kiamat. Dia panggil daripada Darul Harb kepada Darul Islam. Yang kedua, kita nampak khuruj ilal ardil bid'ah. Memang tempat ni kuat sangat bid'ah. Kita nak lari pun tak boleh. Duk khurafat, duk puja kita pun termasuk akhir sekali anak cucu kita pun jadi terpengaruh dengan puja kubur, puja buat khurafat lah kita katakan. Banyak di Indonesia tu. Kalau hari Asyura ni saya dengar seorang sahabat
Abang cerita, dia tak sambut. Ini dia sambut satu hari tu dalam bulan Muharram ni, dia kena beli bekah tadah milik 19 Muharram apa. Dia kata hari tu hari kena kita ada rezeki. Dia kena Cina jual habis benda tu. Jadi sambut Muharram dia dengan benar begitu. Oh berat juga dia. Nanti kita kena pisah. Boleh ubah. Kita edarkan diri dulu. Yang ketiga, kita keluar daripada negeri yang ghalaba alaihal haram. Kita nak cari benda tak boleh di sini. Benda tak jumpa benda halal. Nak makan pun tak boleh, nak kerja pun tak boleh. Sini memang dikuasai oleh ekonomi haram. Kita kena cari tempat yang ada ekonomi halal yang boleh kita bergerak berniaga. Al-firat daripada penyakit yang kena pada badan kita. Ini tutup belakang Thailand kata tak mau jangan pergi Malaysia. Mau kena. Kalau pergi kena balik tak boleh masuk boleh Thailand klik. Balik. Malaysia apa kita juga ada. Di Thailand klik mari aku kurung. Tak kurung dalam rumah kena kurung dulu. Walaupun tak ada penyakit apa kena duduk rumah juga. Aku mati kita seorang tu dah. Dia tak kurung diri dia tu dah. Riuh suruh Malaysia. Tu benda tu kena ada hukum-hukum dia lah. Kita lari daripada penyakit. Ada penyakit ni, ada Nabi kata kalau kita dengar sini ada penyakit wabak, kita tak ada bergerak, stay at home. Kalau kita tahu sana, kita jangan pergi. Hadap sini jangan lagi. Itu pun masalah hijrah diri kita lah. Tapi maknanya duduk. Yang kelima kita yang kenanya pada harta kita, gangguan ketidakkeselamatan pada harta kita. Itu bahagian yang kita panggil selamatkan diri. Yang kedua, kita nak cari. Nak cari gapo? Nak terubik rumah ni kena pergi cari. Dia ada dua lah, cari din atau dunia. Kita terubik bagi tadi, mari cari agama ke dunia ni? Agama dah. Nak mari semaya, nak mari tunai hak Tuhan suruh. Ada orang sekat pun kita, baru ni memang tak boleh mari. Kalau mari, jumpa di polis tengah jalan, kena ikat kita. PKP. Tak kita bebas dah, dia merdeka dah kejap, tapi kena duduk jaga-jaga, kena bakar emas. Suami orang kata lelaki boleh bakar emas boleh. Ni tak emas betul. Jadi cari itu ada 9 untuk dah masuk dalam erti mana kita berhijrah diri kita. Untuk kalau mati apa tengah jalan, selamat kita. Walaupun mati nampak mati selamat daripada azab Tuhan dan soal Tuhan, dan kita boleh masuk keredaan Allah. Pertamanya kita safar lil ibrah. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibat. Semata-mata kita nak pergi ke satu tempat, nak cari pengajaran, nak tengok untuk dapat pengajaran. Macam dulu kita pergi nak tengok bumi Tuhan suruh ambil pengajaran, kita pergi tengok. Dalam safar itu hijrah kita tu dapat pahala. Yang kedua, kita nak pergi buat haji, buat ibadat, jatuh kapal terbang, mati. Hijrah dah tu dah. Yang tiga, kita nak pergi jihad. Jihad ni ada hukum-hukum dia lah. Fardu ain, fardu kifayah. Yang keempat, kita nak bil ihtitab, bil ma'ash. Nak cari rezeki yang nak naik bukit. Sebab kalau zaman Nabi tu, Nabi suruh naik bukit, dia potong apa kayu-kayu api yang mari jual. Maka fardu atas dia untuk kena decide nak cari memburu, nak dapat benda halal. Itu pun dalam kata hijrah kita pada jalan Allah. Ditijarah, untuk perniagaan yang halal. Untuk nak cari ilmu, ni tahu dah lah, ni wajib dah. Tak ada orang ngajar negeri kita ni. Sini dah ada. Nak tu baik. Tak ada ngajar tak boleh. Apa kita ni tak ada seorang abuk yang reti hukum fardu kifayah. Seorang abuk tak ada doktor. Ada hak fardu ain dia, ada hak fardu kifayah. Fardu ain lepas belakang ada. Kadang duduk dengan kerja ada. Ada fardu kifayah, kena cari. Ni sampai tengah jalan mati. Mati itu dalam jihad lah dia. Dia sebut muhajir fi sabilillah. Lil biqa, lil biqa ni qasdul biqa ni kita tak boleh nak duduk kerana nak ambil gerbang masjid kecuali 3 masjid. Lil sughur lil ribat, kita nak pergi cari kekuatan, nak bantu kekuatan jihad. Ataupun yang ke-9 ni disebut ziaratul ikhwan lillahi ta'ala. Semata-mata nak pergi ziarah saudara kita kerana Allah. Kita dapat hijab juga insya-Allah.
7:15 kita berhenti. Dan kita nak semua apa hak dia kita dengar ni, kita baca ini, seniat semua diri kita bersiap sedia untuk berhijrah. Diri kita tubik umur tu dianggapkan yuhajir fi sabilillah, kerana Allah dalam niat kita masing-masing. Hak ni mari mana tubik umur juga mati sama-sama mati sekali, GKS sekali, aksiden sekali, mati. Hak ni masuk neraka, hak ni masuk syurga. Hamba di pondok dulu zaman tu naik kata nak pergi semayang mayat. Adalah lepas semayang mayat tu nak pergi tengok, oh ye. Atau saya balik lagi nak lewat sikit kita. Moga hari ni bebas boleh tu pondok ni. Bukan mudah deh. Kata-katalah pondok orang putih. Orang semayang mayat sini. Tunggu kata tak apalah balik ke ayasa. Ada niat aksiden. Zaman tu saya dia belajar di petang. Kata dia gitu. Ubah niat. Ketua mutalaah kata, ubah niat. Siapa niat jahat tadi lah. Ya suruh ubah niat cepat-cepat. Dah ada niat anak. Benda lain ni mati ke apa kita. Nak pergi KL juga. Hak ni niat lagi tengok bola. Hak ni niat lagi ambil duit loteri dia. Hak ni niat habis kita. Atas niat. Sekarang dua orang hak presiden tu. Hak ni duk orang bersoleh. Hak ni duk jahat nak pergi taubat. Hak ni dua jahat nak pergi buat manusia kan. Presiden. Maksudnya apa? Maksud syurga. Tu malaikat Jibril suruh buka jalan. Kita pun nak pergi ke mana, keluar ke mana tu niat sama dah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Minta dengan nama Allah kita bergerak. Apa-apa berlaku tengah jalan, kita dalam perjalanan hijrah menuju Allah. Naik kereta tadi pun fa inna ila rabbina. Sebut sama dah. Dah hamba tadi 100 lebih. Ada pekala kubur. Pukul 4.40. Maghrib subuh pukul 7. 20 minit dah kau. Tak ada jalan hijau habis jalan tadi. Start daripada Pasir Bekal Kadar Lapu hijau semua. Siapa hijau sampai sini. Sampai juga dengan niat kita nak sampai belum pukul ni. Kalau insiden wa'ajibtu ilaika rabbi litarda. Baca ayat tu. Kalau kita lorak untuk nak menuju kepada Tuhan, baca surah Nabi Musa baca. Wa'ajibtu ilaika rabbi litarda. Baca ayat tu deh. Musa lah, dia nak pergi ke? Lorak ke mana? Lorak lagi saya kereta Israel. Kalau tak ada kuliah ni, uji kat lama. Nak niat nak baca ayat Quran 2 ayat dah pada hari ni. Hari Asyura ni. Ataupun nak sedekah duit dah tabung mana-mana. Tak ada buat. Uji dah kita tak ada semai 2 rakaat subuh. Tak ada pun uji besar dah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ما اصبح بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.